Kita perlu melihat secara serius dan memikirkan secara mendalam apakah sebenarnya erti kehidupan ni, di mana kita bermula dan bagaimana untuk kita berakhir. Jatuh bangun kita itu merupakan satu ujian untuk memperkuatkan lagi kehidupan kita. Apabila kita bercakap tentang konflik rumah tangga ini, kita harus kenal pasti apakah konflik yang berlaku dalam rumah tangga kita. Bilakah krisis-krisis rumah tangga ini boleh membawa kepada keganasan rumah tangga? Puan Faridah Maluddin merupakan Ketua Wanita Ikram Kawasan Batu. Beliau yang juga merupakan pakar motivasi, giat melatih ahli-ahli ikram yang terlibat dalam program-program pendidikan rohani. Perkongsian ilmu dan pengalaman beliau melahirkan lebih ramai perunding motivasi yang mampu menjayakan dan memberi pengisian rohani kepada kem-kem serta seminar khidmat masyarakat. Puan Faridah Maluddin seorang rakan baik saya. Saya telah mengenali dia selama lebih kurang 20 tahun. Kami bersama-sama dalam Jemaah Islah Malaysia sebelum kami bersama-sama dalam Wanita Ikram. Puan Faridah yang saya kenal adalah seorang yang sangat memotivasi dan mempunyai semangat juang yang tinggi. Semenjak beliau memegang jawatan Ketua Wanita Pertubuhan Ikram Kawasan Batu, suatu penghasilan yang ketara ialah tertubuhnya rumah ngaji. Di dalam ikram, beliau amat memberi kerjasama dalam melaksanakan aktiviti ikram, terutama dalam segi menyumbangkan idea, dan beliau sentiasa rajin. Beliau adalah seorang yang peramah, yang suka menolong, dapat bekerjasama dan dapat melaksanakan tugas dengan jayanya. Beliau juga selalu membantu dan amat prihatin ke atas kebajikan ahli-ahli yang di dalam kesusahan. Dan setakat yang saya perhatikan, saya lihat Puan Faridah ini punya satu kelebihan yang di mana beliau adalah satu motivator yang berkesan. Sepanjang penglibatan beliau dengan kes-kes sebenar yang melibatkan masyarakat, Puan Faridah Maluddin mendapati faktor utama yang menyebabkan berlakunya masalah sosial adalah keruntuhan kebahagiaan rumah tangga. Faktor ini mendorong kepada berlakunya kes-kes melibatkan isteri dan anak-anak yang didera oleh suami dan bapa. Tekanan yang dihadapi oleh kanak-kanak terlibat ini pula menyebabkan kanak-kanak ini terdorong melakukan perbuatan jenayah apabila mereka meningkat dewasa. Oleh kerana itulah Puan Faridah sentiasa memastikan hubungan kekeluargaan beliau sentiasa harmoni. Saya dah berkeluarga hampir 32 tahun lah. Alhamdulillah, keluarga yang saya lalui sekarang ni cukup menyenangkan hati lah, alhamdulillah. Seperti mana yang kita dituntutlah mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Kerana hari ini saya percaya dan pengalaman saya sendiri dalam pusat sokongan wanita dalam keluarga Paksi Ikram ni, memang terlalu banyaklah masalah perkahwinan ataupun kekeluargaan ni. Sebab saya ingat mungkin punca utamanya kerana tujuan perkahwinan tu tak berapa jelas dan penghayatan agama tu tak berapa mantap lah. Ya, jadi pengalaman saya dapati banyak rumah tangga yang di awal perkahwinan pun dah mula goyang. Jadi kita kadang-kadang dikejutkan jugalah dengan kes-kes rumah tangga yang sampai kita rasa benda tu berlaku mungkin perkara kecil je, tetapi
dia terus nak pergi bubarkan perkahwinan, bercerai, hanya kerana tak boleh menangani mungkin emosi, rasa tak puas hati terhadap pasangan. Jadi saya ataupun dalam Ikram ni kita cuba membantu peringkat awal lah supaya keruntuhan rumah tangga terutama keluarga Muslim dapat kita elakkan. Sebenarnya dalam masalah ataupun kita menangani masalah kekeluargaan ni, pada saya kadang-kadang dia ada banyak jalan keluar lah untuk kita menangani masalah kekeluargaan antara suami isteri terutamanya lah. Tapi hari ini kita lihat kadang-kadang kita dapati pasangan tu terlalu terburu-buru nak mengambil keputusan untuk bercerai tanpa memikirkan kesan kepada mungkin kalau dah ada anak dan sebagainya lah. Jadi kita cubalah membantu supaya keutuhan ataupun institusi keluarga ni, terutamanya kita dekat Malaysia ni dan keluarga Islam tu sendiri dapat kita pertahankan seboleh mungkin. Maknanya jangan cepat nak mencari jalan keluar dengan bubarkan perkahwinan tersebut. Pada suatu ketika dulu, Umi pernah terlibat dengan program Paksi di mana dia banyak berhubung dengan wanita-wanita yang mempunyai masalah rumah tangga. Jadi di situ dia sendiri pun saya lihat agak runsing, sering memikirkan masalah klien-klien dia. Tapi saya lihat dia tetap committed dengan apa yang dia lakukan. Dia tak pernah rasa terbeban dengan tugas-tugas di luar. Dia dapat membagikan masa dengan baik antara keluarga dan aktiviti kemasyarakatan dia lah. Umi seorang yang supportif lah. Dia selalu juga bagi nasihat kan. Lepas tu kalau macam ada masalah tu, kita boleh ceritalah dengan Umi. Dan memang Umi sentiasa jadi pendengar yang setia lah kepada masalah-masalah dan cerita saya. Kalau nak segi program, memang Umi sajalah bawa kami semua anak-anak pergi ikut program daripada kecil. Macam saya sendiri rasanya daripada tadika, Umi memang sengaja nak bagi kami terdedah dengan program keserakawanan dan masyarakatan. Isteri saya ni dia suka membantu orang. So karakter itu saya amat suka, dan dia kalau boleh membantu sehingga masalah yang orang itu dapat selesaikan. Kalau itu isteri saya ni sama jugalah. Kalau maksud dia apa yang dia mengajar, apa yang dia berceramah di luar tu, apa yang dia ajar pada orang tu di rumah pun itu jugalah yang beliau praktikkan di rumah. Kami berada di tapak perkhemahan pelarian yang kelima hari ini bersama dengan anak-anak yang menjadi mangsa kepada kekejaman negara mereka sendiri. Jadi bayangkan masa depan anak-anak ini yang sekarang ini masih lagi belum melalui sesi persekolahan yang sempurna. Serba kekurangan berada di perkhemahan ini, makanan tak cukup, yang berada di bulan Ramadan yang hari ini dah merupakan 20 Ramadan. Ya, mereka berpuasa dalam keadaan serba kekurangan di bawah panas terik matahari. Jadi ayuh rakyat Malaysia semua kita menyumbang untuk mereka, membantu mereka meneruskan kehidupan mereka. Alhamdulillah tahun 2013 saya telah menyertai misi pertama, misi sulung Ikram ke Syria. Pada ketika tu tak silap saya baru selepas 2 tahun lah bumi Syria diserang, penduduk Syria dizalimi oleh rejim Bashar. Jadi Ikram merasakan dah sampai masa lah kita menghantar satu misi untuk meninjau keperluan umat Islam saudara kita di Syria. Kita meninjau masalah wanita dan kanak-kanak dekat sana. Pada ketika misi tu saya sertai, ketika tu bulan Ramadan. Jadi kita dapat lihatlah dengan mata kepala sendiri kesusahan kanak-kanak, wanita kat sana, terutamanya balu-balu bekas isteri para syuhada lah yang telah terkorban kerana mempertahankan bumi Syria bagi pihak kita. Jadi kita melihat anak-anak ni memang dah ada yang tak ada ayah, makanan untuk berbuka sahur pun tak berapa, tak mencukupi lah. Jadi kita dapat melihat sendiri, dan tujuan kita menghantar misi pertama ni selama lebih kurang seminggu tu untuk
untuk kita dapat melihat, dan selepas itu balik ke Malaysia, plan lah merancang untuk meneruskan bantuan-bantuan, dan hingga saat ini, hari ini dah beberapa misi lah Ikram lancarkan serta laksanakan ke Syria untuk membantu mereka. Jadi saya rasa pengalaman tu cukup berharga. Kami dan saya sendiri merasakan saya mewakililah wanita-wanita di Malaysia ni untuk melihat kesusahan wanita dan kanak-kanak di sana. Bagi penghuni penjara wanita Kajang, nama Faridah Maluddin sudah tidak asing lagi. Mereka manggil beliau dengan panggilan Umi, menggambarkan keakraban antara pelatih di sini dengan Puan Faridah Maluddin. Pelatih-pelatih yang menjalani pelbagai hukuman di penjara ini bagaikan diberi sentuhan pribadi oleh Umi mereka. Mereka senang meluahkan perasaan dan berkongsi kasih sayang dengan Puan Faridah Maluddin. Pemulihan yang dijalankan oleh Ustazah Faridah adalah berbentuk motivasi dan juga kesedaran diri kepada banduan. Beliau amat membantu pihak unit agama dalam memberikan kesedaran dan bimbingan kepada penghuni. Sepanjang tempoh selama 8 tahun Ustazah Faridah bersama-sama dengan pihak unit agama amat memberi kesan kepada penghuni, terutamanya dalam menyedarkan mereka bahawa betapa pentingnya diri mereka dan betapa pentingnya untuk mengubah diri mereka menjadi lebih baik. Bagi beliau, tugasnya untuk membimbing pelatih tidak berakhir hanya semasa mereka menghuni di penjara. Setelah dibebaskan, bekas-bekas pelatih masih boleh berhubung dengan beliau untuk mendapatkan nasihat apabila mereka menemukan jalan buntu bila berhadapan dengan masyarakat luar. Selepas 3 bulan saya dalam penjara wanita Kajang, saya jumpa dengan Umi Faridah. Umi banyak bagi saya semangat tentang kehidupan dekat luar tu sebenarnya sama macam apa yang kita ada dekat dalam penjara ni. Kita boleh jadi positif juga, boleh solat malam juga. Umi banyak bagi tips, bukan satu, banyak sangat tips Umi bagi. Dia bagi kata-kata semangat, macam mana nak teruskan kehidupan, pandangan orang, banyak perkara yang buka mata saya lah. Yang dulunya saya negatif dan saya berubah jadi orang yang positif. Masa first time saya ikut Umi punya program dalam penjara wanita Kajang tu, saya ingat lagi. Saya menangis. Ada Umi ada pasangkan satu lagu dan saya menangis banyak. Sebab kebetulan saya pun ada kanser. Dan dekat dalam tu saya rasa dengan saya masuk penjaranya, dengan saya ada kansernya, saya rasa macam saya hilang harapan, putus harapan. Tak lama lagi nak mati dah, macam tu. Tapi in a way sebenarnya bila saya dengar ceramah Umi, sebenarnya kalau bukan sebabkan saya kanser pun, saya yang dah berumur 32 ni pun, ada kanak-kanak yang umur 12 tahun, dia keluar rumah, dilanggar kereta, aksiden, meninggal dunia juga. Jadi umur tu semua di urusan Allah. Jadi sebenarnya Umi ada pesan pada saya, semua ni dah ditulis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah. Bekas pelatih yang berada di luar Kuala Lumpur menghubungi Puan Faridah melalui telefon bagi mendapatkan nasihat. Banyaklah pelatih-pelatih ni merasakan kita yang dari luar ni sangat menyokong mereka, memberi harapan, menanti-menanti mereka supaya cepat bebas, menjadi orang yang lebih baik selepas mereka keluar. Jadi itulah yang kami cuba lakukan setiap kali bila kami berkunjung ke sana lah. Jadi mesej-mesej yang kami sampaikan pun memang mesej cinta lah, nak transfer love tu kepada mereka. Jadi setakat ni saya merasakan selama pengalaman kami ni, pelatih-pelatih ni memang perlukan sangat sokongan, terutama selepas mereka keluar bebas. Kerana kalau sokongan keluarga, ada keluarga tak terima kan sebab kesalahan mereka lakukan. Tapi kalau ada NGO atau kita sebagai ahli masyarakat ni menerima mereka
selepas mereka bebas, memang peluang untuk mereka benar-benar meninggalkan apa jua kesalahan yang pernah mereka lakukan tu lebih besar. Pembangunan yang pesat di bandaraya menyebabkan warganya turut hanyut dengan kepesatan ini. Ini mengundang berlakunya pelbagai masalah sosial. Antara penyebab berlakunya risiko perceraian dan penderaan kanak-kanak. Isu keganasan rumah tangga ini, kalau 10 tahun yang lalu ketika saya mula-mula berkecimpung dalam isu ini, mangsa adalah wanita. Tetapi kali ini kita telah melihat pattern keganasan rumah tangga ini sudah berubah, yang mana keganasan rumah tangga ini tidak hanya melibatkan wanita tetapi juga lelaki ataupun suami dan juga kanak-kanak sebagai mangsa keganasan rumah tangga. Kitaran ganas yang berlaku dalam keganasan rumah tangga ini biasanya disebabkan oleh mangsa itu sendiri pernah mengalami trauma keganasan rumah tangga ketika kecil. Jadi apabila budaya keganasan itu berlaku dalam rumah tangga tersebut dan tidak dibendung daripada awal, anak ini akan membesar dan menjadi dan menyangka bahawa keganasan ini adalah sesuatu yang dibenarkan. Jadi dia akan melakukan keganasan yang sama terhadap pasangannya, sama ada dia lelaki ataupun wanita. Puan Fadlina Siddiq, individu yang tidak puas-puas merangka pelbagai program untuk memulihkan situasi yang dihadapi wanita-wanita bermasalah di negara ini. Aktivis ini bersama rakan-rakan beliau sentiasa mengenal pasti kes-kes yang perlu disantuni. Kak Fad secara peribadi, saya merasakan dia adalah figura wanita yang menjadi idola saya. Maksudnya dari segi, sebab saya nampak Kak Fad ni adalah wanita yang punya bahan bacaan yang baik, literasi maksud saya, dan juga rujukan pembacaan yang luas dan tepat bagi sesuatu isu. Kak Fad ni punya pengalaman yang luas dan bersesuaianlah dengan tugas dia sebagai peguam. Maksudnya dia banyak menyelesaikan isu-isu kekeluargaan, isu wanita dan sebagainya. Tapi kelebihan Kak Fad ni dia bukan sekadar peguam profesional lah, tapi dia adalah peguam aktivis. Sepanjang 3 tahun saya bekerja berkhidmat bersama-sama Puan Fad ini, beliau banyak menunjukkan buku-buku literature dan memperkenalkan para ilmuwan yang khusus dalam bab-bab keluarga dan sosial terutamanya, supaya kami yang bersama-sama dalam tim Etifa Center ini dibina pemikirannya sebelum kita turun ke grassroots ataupun kita pergi ke lapangan. Bagi individu yang terlibat secara langsung dengan kes-kes berat, Puan Fadlina akan membantu menempatkan mereka di rumah-rumah perlindungan bagi memastikan mangsa-mangsa kekejaman ini selamat. Saya adalah mangsa perkosa. Saya diperkosa oleh rakan saya yang baru saya kenal 2 bulan. Pada masa tu dia datang dekat asrama saya. Setelah tu saya turun dan berjumpa dengan dia dan dia bawa saya pergi makan. Daripada masa tu dia letak sesuatu dalam air saya sampai saya separuh sedar. Dia bawa, saya ajak dia balik untuk hantar saya balik asrama. Dia telah bawa saya ke satu tempat. Pada malam tu juga saya telah diperkosa dekat dalam kereta, dekat satu tempat tu lah, dekat parking lot. Lepas daripada kejadian tu, saya tak dapat lagi nak kontak dia. Memang saya cuba untuk hubungi dia, memang tak dapat hubungi dia. Dia hilang macam tu je, tinggalkan saya. Saya dah tak tahu nak buat apa sebab saya dah sahkan mengandung. Dia macam tak suka lah raya, dia macam tak suka Kak Long. Dia tak nak Kak Long ke, tak tahu lah, dia macam tak nak Kak Long lah. Kadang dia marah Kak Long, dia macam pukul Kak Long, sepak Kak Long, cucuk api rokok kat tangan tu. Dah dia sepak, dia cucuk rokok tu.
Kak Long tak tahan lah nak duduk. Dia macam mana Kak Long nak duduk sama dia. Kak Long lari keluar. Lepas tu dia cari lagi Kak Long macam tu. Lepas tu duduk sama dia buat lagi macam tu lah. Apabila kita bercakap tentang konflik rumah tangga ini, kita harus kenal pasti apakah konflik yang berlaku dalam rumah tangga kita. Pertamanya, konflik yang berbentuk dalam peringkat nusyus, iaitu berlaku tidak taat ataupun derhakanya sama ada isteri atau suami. Nusyus ini yang selalu kita dengar biasanya adalah nusyus seorang isteri, tetapi sebenarnya sebelum isteri itu nusyus, suami mesti membuktikan bahawa dia tidak nusyus terlebih dahulu. Sebagai contoh, nusyus seorang suami ini apabila dia gagal memberikan nafkah kepada isteri, gagal memberikan perlindungan kepada isteri, dan gagal memberikan keselamatan dan juga menafkahi isteri secara hukum syarak. Jadi itu adalah nusyus seorang suami. Manakala nusyus seorang isteri ini adalah berkaitan dengan tindak tanduk ataupun tingkah laku seorang isteri apabila gagal mentaati suami, seperti tidur berasingan, memalingkan muka daripada suami, marah pada suami, kemudian bercakap kasar pada suami. Jadi peringkat nusyus inilah peringkat paling rendah dalam konflik rumah tangga, dan suami isteri mesti kenal pasti peringkat mana konflik ini berlaku. Kemudian dia akan berpindah kepada syiqaq, daripada nusyus berpindah pada syiqaq, dan syiqaq ini adalah perbalahan yang berpanjangan. Bermakna daripada nusyus tadi tidak ada jalan penyelesaian yang dibuat untuk mengendurkan keadaan konflik rumah tangga ini, dan ia akan menjadi satu perbalahan yang berpanjangan yang digelar sebagai syiqaq. Syiqaq ini juga boleh berlaku dalam keadaan suami isteri tidak lagi tinggal bersama, tidak bercakap bertahun-tahun lamanya, dan tidak lagi menunaikan tanggungjawab masing-masing. Dan akhir sekali adalah darar. Darar ini adalah peringkat terburuk dalam konflik rumah tangga kerana ia melibatkan keganasan secara fizikal, emosi, seksual, dan barangkali juga melibatkan keganasan-keganasan yang kita tidak terbayang pun, barangkali melibatkan harta dan sebagainya. Jadi darar inilah yang mesti dielakkan, dan Islam meletakkan darar ini sebagai alasan untuk suami isteri menjadikan alasan mereka untuk mengakhiri perkahwinan itu dengan baik. Kesungguhan kedua-dua tokoh aktivis ini jelas nyatanya tidak mahu melihat insan-insan yang teruji terus hilang arah dan gagal berdepan dengan masyarakat. Perjuangan aktivis berdua ini, Puan Faridah Maluddin dan Puan Fadlina Siddiq, adalah satu perjuangan yang luhur mengharapkan perubahan berlaku kepada sikap masyarakat. Semoga perjuangan ini terus menjadi model ikutan kepada individu yang lain.